Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, pada hari ini kita sambung bacaan kita daripada muka surat yang ke-15, iaitu daripada ayat yang ke-94 sehingga ke ayat 101. Kita mulakan dengan isti'adzah dan juga basmalah, dan kemudian kita baca sama-sama. Setelah itu nanti seperti biasa kita akan bacakan terjemahannya dan kongsikan ibrah yang kita dapati daripada pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan pada hari ini, insya-Allah. Kita mulakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Alhamdulillah, kita telah pun selesai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran daripada muka surat yang ke-15 ini, dan kita teruskan kepada bacaan terjemahan, iaitulah pada ayat 94 firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi, sekiranya syurga, negeri akhirat itu di sisi Allah hanya istimewa buat kamu semata-mata tanpa orang-orang yang lain, maka cubalah kamu memohon kematian supaya dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali kerana dosa-dosa yang telah dilakukan dengan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Dan sesungguhnya engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mendapati mereka, yakni orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik.
Masing-masing daripada mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu tidak akan menjauhkan mereka daripada azab Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Katakanlah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahawa dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Dan kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekumpulan daripada mereka melanggarnya, sedangkan sebahagian besar daripada mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebahagian daripada orang-orang yang diberi kitab, yakni Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang, yakni punggung, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Jadi di sini seperti mana biasa yang kita bacakan, ada nota kaki pada ayat ke-96, penerangan berkenaan dengan orang musyrik. Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Baik, kita kongsikan sedikit pengamatan ataupun ibrah, iaitulah pengajaran berkenaan dengan apa yang kita perolehi daripada pembacaan muka surat yang ke-15 ini, iaitu daripada ayat ke-94 hinggalah ke ayat 101. Seperti mana yang kita telah bacakan tadi, orang-orang Yahudi ini mereka hendak hidup kalau boleh sampai 1000 tahun. Maknanya mereka hendak hidup lama. Begitu juga dengan orang musyrik. Sebab seperti mana yang kita katakan, pada mereka yang ragu-ragu berkenaan dengan kehidupan setelah kematian, mereka seboleh mungkin mengharapkan laba dunia ini mereka dapat, mereka terima, mereka hidup dalam keadaan indah, tipu daya dunia ini. Kalau boleh mereka nak lama lagi, mereka nak lama lagi. Kita dari sudut kehidupan, kita tak tahu bilakah tarikh kematian kita. Namun begitu, kita telah diberikan peringatan dengan masa. Kita telah diberi peringatan dengan masa. Itulah apa yang akan berlaku pada waktu seseorang itu dalam usianya masih kecil, kemudian membesar dewasa, apakah yang perlu diisi, sehinggalah khususnya apabila seseorang itu Allah izinkan dan Allah kurniakan umur 40 tahun, dan sebolehnya dan sebaik mungkin usah dikira 40 tahun itu melalui kalender miladi, kalender sekarang ni lah, 2020, 2021 dan seterusnya. Tetapi gunakanlah kalender ataupun putaran tahun Hijri, tahun Hijri. Sebab apabila khususnya umur kita cecah 30, kita akan dapati sebenarnya melalui tahun Hijri itu kita akan terlebih setahun. Jadi kiralah dengan cara begitu, umur 40 tahun ni ada boundaries, ada boundaries. Khususnya kalau umur miladi kita dalam 38 macam tu, biasanya dah dekat ataupun mungkin dah cecah 40 tahun. Kerana ulang tahun 40 itu ada sebut tentang Al-Quran. Ada doa yang perlu kita pelajari dan sentiasa bersedia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sebelum umur 40 tahun. Dan kemudian khususnya umur 40 tahun dan ke atas, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita umur ataupun waktu yang tersebut, ia adalah waktu-waktu untuk kita membuat persediaan ke arah kematian. Bukan semata-mata kita ini tak melakukan apa-apa, tetapi lakukan segala-galanya supaya
Allah Subhanahu wa taala redha dengan amal perbuatan kebaikan kita. Dan sekiranya sebelum umur 40 tahun kita ada keterbiasaan tersebut, maka mudah-mudahan setelah tibanya umur 40 tahun dan ke atas itu, sekiranya kita masih hidup lagi, kita dalam keadaan bersedia. Itu dimaksudkan dengan umur kita. Umur kita, kita tahu di manakah tahapnya, kita masih lagi nak bermain-main dengan dunia dan sebagainya. Tetapi apabila telah sampai boundaries 40 tahun dan ke atas, kita perlu ingat apa sebenarnya yang kita perlu laksanakan. Itu sebab kita bukan nak berbohong. Melalui ayat ini kita dapati zahir, realiti di hadapan mata kita di antara pihak yang terkait di dunia ini, itu melalui rekod. Ada yang tidak direkod, yang memegang kekayaan dunia ini di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Dan kita tahu sebahagian nama-nama mereka yang tak perlulah disebut sekarang. Kita tahu sebahagian mereka, perusahaan mereka, kekayaan mereka luar biasa. Jadi oleh itu mereka memang tamak akan nikmat dunia ini. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rezeki, dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala akan kekayaan dunia ini, sekiranya manusia itu tidak ada perasaan tamak dan sebagainya, dikongsi dengan seluruh manusia, nescaya seluruh manusia akan cukup. Maknanya seseorang itu hanya pakai ataupun perlukan apa yang dia perlukan sahaja. Sebab kita tahu bahawa kehidupan dunia ini adalah ibarat seorang musafir. Apabila dia lelah, dia dapati satu destinasi untuk dia berehat, maka dia berhenti sekejap, kemudian dia meneruskan perjalanan. Begitulah seterusnya sehinggalah tiba dia di destinasi yang hendak dituju. Oleh itu, kita seperti mana kita katakan tadi, mereka ini tak puas. Kalau boleh mereka nak hidup lama. Dan perawalan daripada ayat yang kita baca tadi, sebelum ini kita ada bacakan tentang mereka kata bahawa mereka adalah ahli syurga. Kalaupun orang-orang Yahudi ini masuk ke dalam neraka, mereka kata sekejap saja, kemudian mereka akan keluar balik. Terbukti melalui beberapa hadis, dan seperti mana kita telah kongsikan beberapa hari yang sudah berkenaan dengan 3 soalan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Yahudi. Mereka tipu dan mereka mengaku bahawa ada meletakkan racun di dalam makanan yang mereka hidangkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab menjadi kebiasaan mereka membunuh Nabi-Nabi. Oleh itu mereka memang hendak kaya, mereka hendak laba dunia dan sebagainya. Dan mereka memang di dalam hadis tersebut ada mengatakan berkenaan dengan kalaulah mereka dimasukkan ke dalam neraka hanya sekejap, dan kemudian mereka akan masuk ke dalam syurga. Oleh itu ini adalah tidak benar. Kalau pengikut mereka, ada di antara pengikut mereka yang mengikut membuta tuli, saja tanpa buat research dan sebagainya, kemudian mereka ikut. Sedangkan pendeta-pendeta mereka, dipanggil kalau dalam bahasa Inggeris sebenarnya rabai kan, murabbi mereka lah, ulama-ulama mereka tahu bahawa perkara-perkara ini telah diselewengkan dan tidak benar. Dan kedatangan Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Mereka tahu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat kedua, juzuk yang kedua, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab itu mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW itu seperti mana mereka tahu tentang anak-anak mereka. Tetapi bila datang Nabi Muhammad SAW yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam, bersosok tubuh bangsanya daripada bangsa Arab, itulah menjadi satu kedengkian mereka. Kenapakah Rasul ataupun Nabi yang terakhir itu tidak dipilih lagi sekali daripada bangsa Yahudi?
telah dikatakan melalui ayat-ayat sebelum ini, sewaktu Nabi Musa alaihi salam diutuskan sebagai nabi dan rasul, mereka juga tak beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebahagian besar daripada mereka tak beriman pun, bahkan menentang, bahkan melawan, dan pelbagai lagi kebejatan-kebejatan yang mereka telah lakukan. Kemudian datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa utusan ataupun risalah daripada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan berkenaan dengan isi kandungan kitab-kitab mereka, itulah Taurat, Injil dan sebagainya. Mereka tahu bahawa perkara ini benar. Cuma di antara hasad yang paling awal, iaitulah kenapa bukan bangsa Yahudi. Kita dah kata surah Al-Baqarah ini terbahagi kepada 9 bahagian, dan telah diceritakan, telah diperingatkan untuk kita mengambil ibrah berkenaan dengan kisah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ujian buat Bani Israel, kisahnya masih lagi berterusan dan berpanjangan, masih lagi kita bacakan tentang mereka. Allah Subhanahu wa taala menyingkap siapakah identiti mereka yang sebenar ini, dan orang-orang yang mengikuti mereka, bangsa Yahudi, kemudian orang-orang mengikuti mereka yang bekerjasama dengan mereka, yang bersekutu dengan mereka dan sebagainya. Allah menyingkap segala-galanya di dalam Al-Quran. Mereka hendak hidup lama, kalau boleh mereka tak nak mati. Mereka tu tamak haloba dengan harta dunia. Dan dikatakan kepada mereka, kalaulah mereka benar akan apa yang mereka sampaikan itu, mintalah mati sekarang. Allah kata, walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Mereka tak akan mahu untuk minta mati sekarang, sebab mereka kalau boleh nak hidup selama-lamanya. Sebab mereka tahu bahawa apa kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Maha mengetahui berkenaan dengan orang-orang yang zalim. Dan kita katakan tadi, kita kongsikan berkenaan dengan ketamakan mereka tentang harta dunia, dan berkenaan dengan Jibril alaihi salam. Kenapa ada ayat tentang Jibril? Di antara yang kita tahu, golongan yang mengatakan waliyazbillah, tapi mereka mengatakan, bukan kita, adalah golongan Syiah. Mereka kata bahawa wahyu itu telah tersilap. Na'udzubillah min zalik. Bukan kita yang kata, mereka yang kata. Golongan Syiah kata telah tersilap diturunkan wahyu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia sepatutnya diturunkan kepada individu yang lain. Kalaulah begini, bererti apa yang kita dapati, orang Yahudi dia juga ada hasad perkara tersebut. Mereka mengharapkan diwahyukan ataupun turun risalah itu kepada kaum mereka, bangsa mereka, tetapi telah turun kepada kaum yang lain. Maka daripada hasad dengki itu yang telah kita bacakan berkenaan dengan Nabi Adam alaihi salam, bukan berkenaan masalah Nabi Adam, tapi iblis laknatullahi alaih telah dengki dan berkata bahawa dia lebih baik daripada Nabi Adam kerana dia diciptakan daripada api, Nabi Adam AS telah diciptakan daripada tanah. Siapa yang bagi pengertian seperti itu? Tak ada siapa-siapa. Iblis yang mentafsirkan sendiri. Begitu juga dengan bangsa Yahudi. Berkenaan dengan nikmat, Allah suruh mereka ingat, jangan lupakan berkenaan dengan kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Malangnya mereka sengaja untuk mengingkari janji, khianat, buat keburukan dan sebagainya. Sehinggalah ada tuduhan ataupun membenci kepada malaikat Jibril alaihi salam kerana telah menurunkan wahyu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada kena-mengena. Apa yang Allah telah tetapkan, iaitulah wahyu yang terakhir, risalah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dipertikai, tidak boleh dipersoal. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak kerana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menetapkan segala-galanya. Tidak ada siapa yang boleh sanggah. Tak akan, sepatutnya tidak boleh jadi begitu. Namun apa yang telah berlaku, pertikaian,
kemudian kebencian. Kepada siapa ini? Kalau kepada manusia, kita faham bahawa manusia ada, biasalah kadang-kadang berlaku perselisihan ini. Namun perkara ini ditujukan kepada Tuhan, pencipta sekalian alam ini. Siapakah mereka yang benci wali'azubillah kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Orang-orang Yahudi. Kalau mereka sayang, kalau mereka akur, kalau mereka taat, mereka tak akan buat macam ni. Tapi apa yang berlaku? Tidak. Daripada dulu sampai ke sekarang, beraninya mereka itu, mereka ingin bertempur dengan Tuhan. Perbuatan ini adalah perbuatan bertempur, ingin bertempur dengan Tuhan. Mulut kata beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, quote daripada kitab-kitab mereka, daripada Taurat yang mereka panggil Torah, ataupun daripada penafsiran mereka daripada Talmud dan sebagainya, tapi jiwa dan perbuatan mereka menemplak apa yang mereka lakukan. Mereka mempromosikan perkara-perkara yang buruk daripada hati dan sebagainya, dan mereka mempromosikan kebencian. Sedangkan agama Islam yang namanya kedamaian, di antara ertinya adalah penyebaran kedamaian, selalu dianjurkan untuk memberi salam dan sebagainya, menjawab salam dan sebagainya. Kita tak promosikan kebencian, kita promosikan kebaikan. Namun kita ada undang-undang di dalam agama kita. Kemudian pada ayat yang ke-99, dan kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, yakni Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Kita telah bacakan erti orang-orang fasik pada muka surat yang kelima yang lalu, dan kita telah ketahui, sekiranya hendak mengetahui lebih lanjut ataupun ingat balik semula, kita buka muka surat yang kelima. Pada pertengahan muka surat ada penerangan berkenaan orang fasik. Apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam, itu semuanya adalah kebenaran. Itu semuanya adalah kebenaran. Seperti mana sekali lagi kita ulang ayat daripada surah An-Najm, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutuskan sebagai nabi telah pun digelar sebagai Al-Amin, iaitu seorang yang paling amanah. Penduduk Mekah tu semuanya tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling amanah, Al-Amin. Ketika baginda diutuskan sebagai nabi dan rasul akhir zaman ataupun yang terakhir, Nabi tak pernah buat sesuatu pun, tak pernah cakap sesuatu pun daripada hati Nabi sendiri, emosi, tak pernah. Semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga ke akhir hayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya kebenaran. Dan risalah Al-Quran ini adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf dan yang lain-lain. Kisah-kisah Nabi terdahulu. Terdapat daripada kitab-kitab yang telah diubah oleh tangan-tangan manusia ni berkata, salah satunya mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Baginda Nabi Yusuf alaihi salam menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Tetapi di dalam Al-Quran, Nabi Yaqub sudah pun beritahu kepada anaknya, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam, la taqasus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kamu ceritakan mimpi kamu kepada saudara-saudaramu. Bila dilihat sambungan ayat-ayat tersebut, adakah Nabi Yusuf alaihi salam ingkar kepada nasihat ayahnya? Tidak. Nabi Yusuf alaihi salam tak ingkar pada nasihat ayahnya dan tidak menceritakan, tak disebutkan dicerita kepada saudara-saudaranya. Maknanya kisah di dalam kitab yang mereka karang itu, yang mereka sebarkan kepada pengikut-pengikut mereka adalah salah. Dan telah turun Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan di dalam bahasa Arab, satu bahasa yang kita boleh rujuk, kita boleh belajar tentang kekayaan bahasa Arab ini. Namun begitu kitab mereka, apabila ditanyakan apakah bahasa asal ataupun hendak dipelajari tentang bahasa tersebut, tak dapat satu kata putus yang tetap berkenaan dengan kitab tersebut. Kitab mereka juga dibacakan dengan lagu, tetapi tak pasti mana satu lagu yang betul. Oleh itu kita dapat di sebahagian gereja siap ada piano, siap ada choir dan sebagainya. Tapi kitab Al-Quran memang ada dinamakan tajwid. Perlu dibaca dengan
hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dia mesti dibaca begini. Tak mampu tapi usahakan sebaik yang mungkin. Kerana apa dikatakan ataupun peringatan kepada ayat ini? Sebab sebelum ini semua kitab-kitab itu diamanahkan kepada manusia untuk menjaganya. Namun manusia itu melampaui batas sehingga mengubah isi kandungan ayat-ayat daripada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, mengubahnya untuk kepentingan diri sendiri atau puak sendiri dan menipu orang lain. Kita telah bacakan bukan daripada kitab Taurat yang orang-orang Yahudi telah pun ubahnya, dan kita tahu Bible tu mereka tak berani mengelarkan Injil, mereka akan kata Bible, dan itu bukannya kalam daripada Tuhan sepenuhnya. Sebahagiannya telah pun diubah oleh tangan-tangan manusia. Berkenaan dengan Al-Quran, ini beza Al-Quran. Allah janji di dalam surah Al-Hijr, muka surat yang pertama, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran ini dan Allah akan menjaganya. Allah akan menjaganya. Daripada perkataan ini lahafizun, dan kalau kita telusuri pengertian ayat ini, bagaimanakah Al-Quran ini dijaga, di antara caranya bukanlah sekadar dengan menghasilkan penulisan, tetapi telah dijaga daripada peringkat awal lagi dengan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Pada zaman hayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis tidak ditulis untuk dibukukan, tidak. Ada rujukannya. Ada sebahagian sahabat mempelajari ilmu hadis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dibukukan setelah kewafatan. Maknanya dikumpulkan dan sebagainya. Ilmu hadis tu mula disusun dan sebagainya itu setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ditulis tetapi tidak dibukukan. Mula usaha pembukuan Al-Quran ini daripada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahulah kisah tersebut daripada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi Muhammad SAW adalah ummi, tidak boleh menulis dan tidak boleh membaca. Dan seperti mana yang kita terangkan tadi, bahawa penjagaan Al-Quran ini adalah dengan menghafal. Ianya dihafal daripada peringkat awal ia turun, ianya dihafal dan sebahagian ditulis. Jadi dengan penghafazan, kemudian dari satu generasi ke satu generasi, sehinggalah seseorang bila jadi imam, kalaupun dia tersilap sedikit dan sekiranya ada hufaz ataupun hafiz Al-Quran di belakang dia, pastinya imam tersebut akan ditegur. Maknanya apa? Sehingga ke tahap bacaan ini tidak boleh salah. Beberapa kali percubaan untuk ubah isi kandungan Al-Quran, tetapi tak berjaya. Kerana apa? Teknik inilah yang alhamdulillah kita telah dididik dan diwariskan, dan Allah Subhanahu Wa Taala pilih, dan dari satu generasi ke satu generasi hinggalah ke hari al-qiyamah nanti, sebelum segala-galanya akan musnah, Al-Quran itu akan dihafal dari satu generasi ke satu generasi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah membezakan umat Islam dan keaslian wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ini, di antaranya dengan menghafal, dan dengan hafazan ini isi kandungan Al-Quran tidak berubah, dan ianya adalah kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat terakhir yang kita ayat 100 tadi, dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji sekumpulan daripada mereka melanggarnya, sedang sebahagian besar daripada mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW daripada Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebahagian daripada orang-orang yang diberi kitab, yakni Taurat, melemparkan kitab itu ke belakang, yakni punggung, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Mereka sudah pun tahu, mereka ada kepentingan, tetapi apa yang mereka kehendakkan itu tak dapat. Sekali lagi diulang, apa yang mereka hendak itu tak dapat. Akhirnya apa yang berlaku? Hasad, dengki.
Kemudian apa yang dilakukan? Dilihat di sini, mereka lemparkan. Pada waktu itu belum ada pembukuan. Maknanya pada mereka segala ayat yang turun, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, utusan yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran itu pada mereka buang saja. Mereka tak nak pakai. Salah satu sebab utamanya adalah sebab benci, dengki, hasad dan sebagainya. Oleh itu, ini menjadi peringatan kepada kita supaya usah dan jauhkanlah diri kita daripada mengikuti akhlak-akhlak yang buruk daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Dan kita tahu bahawa mereka menunggu ketua mereka, iaitu Ad-Dajjal. Adakah kita hendak memperketuakan makhluk ini, Ad-Dajjal, yang mana sedikit demi sedikit disuntik ke dalam kehidupan seharian kita supaya kita biasa dengan apa yang akan dikemukakan di belakang hari nanti, sewaktu dia akan mengaku diri dia sebagai Tuhan, dan manusia dengan begitu mudah akan terpesona dan mengikuti Ad-Dajjal. Tetapi kita ini adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tak hanya sebut di bibir kita, tetapi mengikuti baginda dengan apa yang telah baginda wariskan kepada kita, iaitu ilmu Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, moga-moga kita dijauhkan daripada perangai buruk mereka. Belajarlah Al-Quran, belajarlah tentang sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah redai ke atas, yang Allah redai kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah, silap dan kurang pasti daripada kecuali diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan mohon teguran. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan untuk meneruskan bacaan muka surat yang ke-16 dan seterusnya, insya-Allah. Itu sahaja, kita sudahi pertemuan kita pada siang ini dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.